Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. 190-191 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi itu serta perubahan malam dan siang merupakan petanda bagi orang yang berfikiran. Iaitulah mereka yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan dan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika mereka mengiring. Dan di samping itu mereka bertafakur, memikirkan, merenungkan kejadian langit dan bumi. Pasti mereka akan berkata, ya Allah, Tuhan kami, Engkau tidak akan jadikan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhlah kami semua daripada azab api neraka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ni kita bersama satu program anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, program Falak Fit Tariq, Fit Tariq, on the way, Fit Tariqa ala Tariq, Fit Tariq, program astronomi. Dan pada malam ini akan diserikan dengan pelbagai acara. Saya diminta untuk ditaklifkan untuk mengisi ruang di antara Maghrib dan Isya. Di samping itu, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan yang hadir di masjid pada malam ini, yang akan hadir ataupun yang berada di luar sana, kita ada beberapa lagi acara yang agak menarik. Itulah adanya acara perasmian peralatan, adanya klinik hukum. Ada klinik hukum Pejabat Mufti di belakang, di ruang lega belakang. Kalau tuan-tuan puan-puan ada kemusykilan, boleh dapatkan penjelasan. Di samping juga pada malam ni, siapa-siapa nak tahu bila lahir dalam tahun hijrah, kan kita punya surat beranak dalam tahun Masihi. Kalau tahun hijrah bila? Tuan-tuan boleh rujuk di kaunter di belakang, dan akan dikeluarkan sijil mengesahkan bila tuan-tuan puan-puan dilahirkan. Kalau tak palsu dah, lahir sungguh. Di samping itu juga mungkin lagi ada acara cerapan kalau cuaca kita baik pada malam ni. Jadi bertuahlah kita mengimarahkan Masjid Putra pada malam ini. Masjid yang begitu indah, yang begitu strategi di pusat pentadbiran Putrajaya. Kita ada pelbagai acara yang boleh memberi manfaat kepada kita semua. Berkenaan dengan falak, setelah disebut ilmu falak ataupun falak syar'i, tuan-tuan, puan-puan perlu diingatlah, jangan sebut dengan qaf falak, dengan kaf falak. Kadang-kadang setengah dia bertukar K dengan Q tu.
Yang kita bincang pada malam ni K, F-A-L-A-K ataupun Fa Lam Kaf, falak. Dalam surah Yasin, fi falaki yasbahun. Kita nak bincang yang tu, bukan falak, bukan qul a'udzu birabbil falaq, tu cerita lain. Malam ni bukan ilmu falak syar'i, tidak. Malam ni ilmu falak syar'i, ilmu astronomi Islam. Dan bila kita sebut ilmu falak ataupun ilmu astronomi Islam ini, kita sebenarnya kalau kita buat kajian, ilmu falak ni satu ilmu yang menjadi kebanggaan umat Islam. Ilmu yang menjadi kebanggaan umat Islam. Sejarah membuktikan bahawasanya umat Islam maju dengan ilmu falak. Ciptaan-ciptaan, kiraan formula, hisab, mathematics tu semua dibuat oleh ulama-ulama Islam. Dulu kalau saya belajar, kita guna spherical, trigonometry spherical. Kita guna cosine untuk kira. Sekarang ni kalau kita buat yang tu dah outdated dah. Sekarang ni matematik baru dia guna matrix. Tuan-tuan puan-puan tahu matrix kan? Matrix tu, cerita matrix tu lah, yang keluar nombor tu. Nombor tu bukan sekadar nombor, bukan sekadar movie tu. Itu sebenarnya mathematics tu. Apabila sesuatu kiraan dah establish, satu formula dah establish, dia boleh buat satu formula baru yang berdasar kepada matrix. Mungkin kalau di sini ada pensyarah bahagian maths, ada cikgu-cikgu bahagian maths kan, 4x4, 3x3. Itu memang canggih, begitu canggih kiraan. Cuma kecanggihan itu semua tak dapat tidak bermula daripada umat Islam. Bahkan kalau kita buka Quran itu sendiri, kebanyakannya ayat-ayat Quran Allah Ta'ala ciptakan kejadian di bumi maupun di langit. Sehingga kan kejadian falak syar'i, alam semesta, kejadian di muka bumi menjadi petanda bagi kekuasaan dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala minta renung, Allah Ta'ala minta fikir, Allah Ta'ala untuk minta kita kaji, kerana perkara tersebut sebenarnya boleh meningkatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kepada sejarah Quran ataupun sejarah dakwah Nabi, risalah nubuwah yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia, ayat-ayat Quran yang mula-mula turun di Mekah, kebanyakannya berkisah tentang kejadian alam semesta, langit dan bumi. Kita panggil ayat Makkiyah, suwarun Makkiyah. Nabi ketika berada di Mekah, semasa mula-mula berdakwah, bukan lagi turun ayat-ayat tentang hukum hakam, bukan lagi tentang ayat puasa, ayat semayang, ayat zakat, tidak. Tapi kebanyakannya turun tentang memikirkan tentang ayat-ayat kejadian langit dan bumi. Supaya apa? Supaya manusia berfikir. Masyarakat musyrikin jahiliah berfikir. Bila mereka berfikir, mereka merenung, di situ akan nampak kehebatan dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membina muka bumi ini, alam semesta, makhluk ini. Akhirnya mereka akan dapat, iman mereka dapat dibentuk hasil daripada merenung ayat ini. Kita bacakan, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Tak tengok kan macam mana Allah Ta'ala buat al-ibil, al-unta. Wa ilas samai kayfa rufi'at. Bagaimana langit diangkat tanpa ada tiang. Mana boleh kita buat bumbung tanpa ada tiang? Tapi Allah Ta'ala buat bumbung langit tanpa tiang. Wa il ardi kayfa sutihat. Bagaimana bumi yang terbentang luas, tanpa sikit pun ada tidak stabil, tidak terbentang luas. Manusia boleh hidup, boleh bergerak, boleh ke sana kemari, boleh cari makan, boleh buat bangunan, boleh buat segala-galanya. Fasutihat, musattah, al-ardu musattahah. Bagaimana bumi dibentangkan. Semua ini semua kalau fikir memang hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan hebat Allah Ta'ala minta supaya kita mantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu satu cara untuk meningkatkan iman ini antaranya merenung kejadian langit dan bumi. Sebab itulah ulama-ulama dahulu, golongan-golongan awal Islam, para sahabat tabi dan tabi'in mengambil kesempatan untuk memahami ilmu falak syar'i, merenung kejadian kita sebut alam semesta. Al-falak, perbincangan alam semesta, benda di atas, ya? Memikirkan kejadian langit, awan, bintang, matahari dan sebagainya. Sehingga kan kalau kita tengok dari segi ketamadunan ilmu Islam, sejarah perkembangan ilmu Islam, ulama saintis Islam sama naik dengan ulama-ulama hadis, sama naik dengan ulama-ulama fiqh. Tadwin al-ulum al-islamiyah, penyusunan, pembukuan ilmu sains Islam ini hampir sama waktu dia dengan pembukuan kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab fiqh. Mungkin ada beberapa nama yang kita pernah dengar macam Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi hidup dalam tahun 100 lebih Hijrah. Okay. Imam Hanafi 105, Imam Syafi'i 150 Hijrah baru lahir. Imam Hanafi tahun 90 Hijrah. Khawarizmi tahun 100 Hijrah lebih. Dia dah mula, di samping dia seorang ulama, dia seorang penghafal Quran, dia juga seorang saintis Islam. Ini hebatnya Islam. Batu adik-adik yang belajar Quran, yang belajar sekolah agama, yang mari solat hari ini, kita mesti tanam keyakinan kita baru tu SPM dia dengan semata-mata hakkan untuk jadi saintis dunia. Kena jadi saintis akhirat sekali. Kerana Islam membuktikan bahawasanya hidup di zaman lepas 100 tahun lepas, lebih kurang dalam 60 tahun lepas Nabi wafat, dah mula munculnya saintis-saintis Islam. Antaranya Al-Khawarizmi. Dan Al-Khawarizmi memperkenalkan satu kiraan mathematics, bahagian astronomi, Algebra. Algebra kita belajar tu diasaskan, diteorikan oleh Al-Khawarizmi. Dalam keadaan walaupun kita lihat sebelum datangnya Islam dah ada muncul ilmu-ilmu falak dalam bentuk tamadun Yunan, tamadun Cina, tamadun India, tapi mereka buntu dalam beberapa bab. Mereka hanya sekadar boleh buat teori yang tak dapat disahkan. Tapi datangnya ulama Islam, antaranya Al-Khawarizmi, saintis Islam, antara Al-Khawarizmi, dia mari teori matematik algebra, menyebabkan terungkai beberapa permasalahan kiraan matematik, sains, falak dibuat oleh ulama Islam. Adanya Farghani ulama Iran, dia memperkenalkan kuadran. Kita belajar max tambahan kan, SPM kan ada kuadran tu. Itu diperkenalkan oleh ulama Islam. Kerana bentuk alam semesta ini bulat, kalau kita nak buat matematik bentuk bulat keseluruhan susah nak kira. Maka dia bagi 4 bulatan tu dia panggil kuadran. Dan kita belajarkan sebelah atas ni, kalau sebelah positif cosine, positif sine, positif tangent, sinus sebagainya tu, itu berasal pada kuadran tu. Itu diperkenalkan ulama Islam. Kita belajar dalam buku sekolah hari ini, kita tak tahu siapa asal. Itu ulama Islam yang ajar. Okay? Bukan daripada Eropah, bukan daripada orang putih, tapi diperkenalkan oleh ulama Islam. Al-Battani, Al-Manakh bahasa Arab. Al-Manakh itu. Semua Al-Manakh dipanggil apa? Nota-nota. Falak diperkenalkan oleh ulama Islam. Antaranya sextant. Adik-adik tahu sextant? Kalau tak tahu kena balik buka Google lah, YouTube. Sextant ni kalau tengok cerita Popeye, yang dia teropong, bila pelayaran dia nak teropong buku bumi jauh tu, dia guna satu teropong macam satu bentuk yang macam tiga segi tu, dia panggil sextant tu. Itu diasaskan oleh ulama Islam tu. Macam mana nak kira longitude, nak kira latitude, longitude apa, nak kira latitude di atas lautan, bukan ada batu penanda, bukan ada apa-apa tanda. Yang hanya boleh tentukan ada matahari.
maka cara nak guna matahari dia guna sextant. Itu diasaskan oleh ulama Islam. Dan lepas tu marilah al-biruni dan sebagainya. Jadi ini semua menggambarkan kepada kita hebatnya ilmu falak syar'i yang berpunca daripada tak ada lain Al-Quran. Yang berpunca daripada Al-Quran. Al-Quran mengajar umat Islam untuk maju akhirat dan maju dunia. Bukan semata-mata maju akhirat tinggal dunia, ataupun maju dunia meninggalkan akhirat. Tidak, maju kedua-duanya. Ini kehebatan yang kita lihat betapa dalam ilmu falak menjadi kebanggaan umat Islam. Bahkan falak ini kalau di zaman-zaman pra-merdeka dahulu sehinggakan tahun 70-an menjadi kebanggaan kepada pelajar-pelajar sekolah agama. Sekolah-sekolah agama, sekolah pondok ni, walaupun pondok, tapi satu hebat mereka ialah ilmu falak syar'i. Dan di Malaysia kita ini, pengasas terawal, antara pelopor terawal, bapa kemodenan falak syar'i daripada ustaz-ustaz pondok. Daripada almarhum Ustaz Khair, daripada almarhum Mufti Haji Muhammad Noor Kelantan yang membuka Darul Quran Jakim, itu asas dia. Berapa nama lagi, termasuk almarhum Dr. Abdullah Ibrahim. Ini semua asal daripada orang agama. Mereka ni yang membawa, mempelopori, termasuk berapa nama lagi yang tak dapat saya sebutkan nama, yang mempelopori kepada kemajuan ilmu falak syar'i di Malaysia. Sehingga kan falak ini menjadi kebanggaan kepada pelajar-pelajar agama, kepada pelajar-pelajar pondok. Walaupun tak reti matematik, walaupun tak ambil SPM, matematik, sains, tapi falak mereka pandai. Bahkan kebanggaan pelajar pondok ni bukan setakat falak dan juga faraid. Ini semua melibatkan kiraan. Faraid melibatkan pecahan. Mereka juga pandai. Jadi itu kebanggaan kita. Sebab itulah seharusnya kita umat Islam menimbulkan kembali kemajuan dan ketekunan kita terhadap kemajuan ilmu falak syar'i. Banyak lagi benda yang perlu kita kaji. Tapi malangnya hari ini semua perkara tersebut diambil oleh orang Eropah lah. Apapun kita perlu mengkaji, kerana Quran di tangan kita. Dan satu cara kita nak maju, kita maju dalam ilmu falak syar'i ataupun ilmu astronomi Islam. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Ta'ala, saya nak sebut di akhir nanti, nak sebut di akhir cerita Ashabul Kahfi. Itu betul-betul related dengan falak. Cuma saya nak buat muqaddimah sedikit, kalau sempat hari ni. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu begitu sempurna. Begitu sempurna. Khususnya dalam penciptaan di langit, alam semesta, semua. Kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Ayat pendek. Asy-Syams mana matahari, wal Qamar mana bulan. Bihusban, kalau kita terjemah dia panggil tepat, ataupun dalam bahasa dia panggil precisely. Precise. Allah Ta'ala menciptakan matahari dengan bulan dengan begitu tepat sekali. Kalau orang tanya kita, tak, macam mana nak gambarkan tepatnya matahari dengan bulan ni? Kita tanya balik. Okay? Kita tanya balik. Okay? Kita kata sepanjang manusia hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, sepanjang manusia hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, dah berapa kali matahari terbit dan terbenam? Berapa kali? Berapa puluh kali? Berapa ratus kali? Berapa ribu kali? Katakanlah kalau kita ambil seorang manusia yang mungkin berumur 50 tahun, 60 tahun. Mungkin matahari terbit terbenam setiap hari, kalau kita kalikan mungkin 1000 kali, mungkin 2000 kali. 1000-2000 kali itu, adakah pernah matahari terbit lewat? Adakah pernah matahari terbit satu pagi lewat balik? Sepatutnya kita tengok takwim kita, dia ada waktu syuruk.
Syuruk istilah matahari terbit. Masa tu syuruk mana dah habis solat, dah habis waktu solat subuh. Okey, daripada al-fajru dah bermula cahaya fajar. Bila keluar matahari dia punya body tu dia panggil syuruk. Syuruk kalau siapa solat dia panggil subuh gajah lah. Subuh gajah ke subuh dinosaur ke ikutlah. Masa tu dah habis waktu subuh. Okey. Matahari syuruk. Dan matahari maghrib terbenam. Kalau kita kira berapa kali matahari ni pernah terbit dan pernah terbenam, adakah sekali matahari lewat terbit? Semalam matahari tu dia lewat berkali. Sebab dia main Facebook berkali, matahari lewat tidur. Maka pagi esok dia pun mamai kan, dia bangun lewat. Ada ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok takwim tu dibuat oleh JAKIM tu, itu JAKIM buat tahunan. NASA buat prediction sampai 1 tahun. NASA kira matahari keluar ni bukan hari ni, bukan tahun ni je, bukan tahun 2020, sampai tahun 30 dia buat tahun. Dan NASA punya kiraan matahari, dia tahu bila matahari akan berlaku gerhana. Dia tahu semua. Dia kira matahari, dia kira bulan, dia kira bintang, semua dia kira. Nak cerita, tak pernah sekali pun dalam sejarah hidup kita, bahkan hidup manusia, bahkan kejadian sebegitu sekali Allah Ta'ala ciptakan bihusban, matahari dengan bulan begitu tepat sekali. Sehingga manusia boleh kira secara detail pukul berapa matahari itu nak naik. Apa akan jadi kalau matahari naik lewat? Kan? Apa akan jadi kalau matahari naik lewat? Tuan-tuan, kalau matahari naik lewat, saya nak beritahu, bukan seminit. Kalau matahari naik lewat setengah minit, 30 saat, kiamat dunia. Berlaku viraliyat. Viral lah, jamak dia viraliyat. Ingat ada orang kata apa? Kutub titik, kutub utara beralih sebagainya kan. Beralih berpuluh-puluh kilometer. Lepas tu ada viraliyat dalam WhatsApp je lah. Matahari berhenti, atas Kaabah berhenti setengah minit, setengah jam ke apa. Saya beritahu kalau kutub tu beralih, bukan kata setengah 1 kilometer, kalau beralih 10 meter pun, kalau matahari berhenti setengah minit, hancur akan dunia. Sebab Allah Ta'ala ciptakan semuanya begitu precisely. Sehingga kan precisely manusia boleh buat takwim. Boleh kira solat, boleh kira takwim solat. Takwim solat kita tu tahunan, tapi kita boleh kira. Kalau kita rasa nak kira 100 tahun lagi, kita boleh kira. Dan data yang ada dengan kita bukan berumur setahun, berumur beribu tahun. Data tu dikaji dan sebagainya. Dalam surah Al-Mulk, kan, apa surah Al-Mulk, Allah Ta'ala ceritakan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar. Tuhan kata farji'il basar hal tara min futur. Allah Ta'ala bercakap dengan bahasa yang mudah. Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Ta'ala menciptakan antaranya khalaqa sab'a samawatin tibaqa, menciptakan 7 lapis langit. Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit, bukan 7 tingkat bangunan, 7 lapis langit yang besar ni. Allah Ta'ala cabar, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak akan jumpa dalam kejadian Allah Ta'ala ini satu benda yang tidak seimbang, yang kurang, tak ada. Kalau kita pergi keluar, kita tengok langit, cantik. Nak cari kekurangan pun tak ada. Walaupun awan tu tak ada bentuk, tetap cantik. Langit gelap nak hujan pun tetap tak nampak kekurangan. Ini Allah Ta'ala cerita. Dan Allah Ta'ala cabar, farji'il basar, cuba tengok sekali lagi. Irji', cuba tengok sekali, cuba tengok betul-betul, cuba renung betul-betul. Hal tara min futur, adakah kamu lihat ada kekurangan? Satu cara Allah Ta'ala nak beritahu hebatnya Allah Ta'ala, di samping Allah Ta'ala nak didikkan manusia ni, Allah Ta'ala kata cuba kamu lihat langit. Kamu nak tahu hebat Allah Ta'ala ni dan kerdilnya kamu manusia, cuba tengok langit. Cuba tengok besar langit ke besar kamu.
Kalau tuan-tuan buka dalam internet kan, saya rasa banyak sekarang ni. Satu apa dia, dalam YouTube pun ada mungkin kan. Dia buat dia apa interscales ke apa. Dia buat ukuran. Dia buat gambar ukuran daripada benda yang sekecil-kecil benda yang manusia pernah tahu dengan sebesar-besar benda manusia pernah tahu. Benda sekecil benda kita panggil mikro tu benda-benda kecil, kuman apa semua tu. Dia buat diukur manusia, dibandingkan manusia dengan rumah dibandingkan dengan kapal terbang dibandingkan dengan gunung Himalaya dibandingkan dengan ni, akhir bumi tu dibandingkan, bumi yang kita rasa besar ni bila dibandingkan dengan bumi-bumi lain, dengan stars yang lain, dengan planet-planet lain, dengan bintang-bintang lain, rupa-rupa kita ni paling kecil sekali. Ibarat kata bumi ni kalau nak bandingkan alam semesta yang manusia tahu, ibarat melempar jarum atas kapek masjid ni. Tak sejarum kita sangat lempar duit 50 sen. Ya. Kalau saya lempar duit 50 sen, saya kata tuan-tuan tolong cari duit 50 sen. Dia kata malah aku nak cari. Nak cari kat mana? Kerana tuan-tuan tahu besarnya alam semesta permadani masjid ni. Begitulah bumi nak bandingkan dengan alam semesta. Guru saya pernah menceritakan. Dia kata ketika NASA buat teropong untuk melihat matahari dan sebagainya, maksudnya apabila mereka teropong matahari, mereka lihat takjub dengan kehebatan besarnya matahari. Kali pertama dapat lihat bentuk matahari yang sebenar. Dia punya bahan bakar dengan dia punya api semua, macam mana boleh orang bakar tu? Apa tak habis-habis lagi bakar tu. Dia punya tu kan. Dalam keadaan dia melihat matahari itu, tiba-tiba dia terpandang di sebelah matahari ada satu lagi bintang yang lebih cerah pada matahari. Kalau kita belajar dalam ilmu astronomi ni, cahaya boleh menggambarkan besar, boleh menggambarkan umur dan boleh menggambarkan bintang tu, planet tu sejuk ataupun panas. Dia tengok bintang sebelah ni macam besar, maka dia halakan teropong kepada bintang yang kedua. Tiba-tiba dapati bintang kedua lebih besar pada matahari. Bintang kedua lebih besar, lebih berkali ganda, matahari lebih besar dah. Tapi lihat bintang kedua lebih besar lagi. Dalam keadaan melihat bintang kedua, tiba-tiba terpandang bintang ketiga. Lalu dizoomkan pada bintang ketiga, dapati bintang ketiga besar lagi pada yang kedua dan besar pada matahari. Lalu saintis tadi memanggil kawan dia. Dia kata mari tengok bintang. Dipanggil kawan dia senyap. Tak ada sahutan. Bila dia berpaling pada kawan dia dah pengsan. Kawan dia saintis dah pengsan. Sebab apa? Tak boleh fikir macam mana besar sangat bintang ada. Macam mana dengan matahari itu pun dah besar, bumi ni pun dah besar, ada lagi matahari, lepas tu ada lagi Alpha Centauri yang lebih besar, lepas tu ada bintang lain lagi yang besar lagi. Siapa yang buat semua? Tak boleh nak fikir. Bahkan saintis menceritakan kalau sekiranya planet yang ada di angkasa ni dibagi setiap seorang. Planet ni setiap seorang. Tuan ambil satu planet, tuan ambil planet bumi, ni ambil Marikh, ambil Pluto, duduk seorang-seorang, banyak lagi planet yang akan lebih. Begitu banyak yang Allah Ta'ala ciptakan semesta ni. Kita kalau diberi rumah sebesar ni kan, kita akan cakap kepala Allah, rumah besar ni memang besar, tapi nak sapu sampah, nak sapu sarang laba-laba, nak bersihkan rumah kan, tak larat. Kalau diberi planet, tuan-tuan duduk seorang atas muka bumi, duduk seorang-seorang. Pagi breakfast Putrajaya, duduk seorang kan. Petang pergi lunch di New York, dah pada seorang. Malam tidur di Beijing sebab ada coronavirus. Contohlah kan. Pagi esok pergi ke Brazil, duduk seorang-seorang. Banyak lagi planet-planet yang lebih untuk tuan dan tuan. Sebab itulah ni semua menjadi satu sebab. Tak ada sebab kita ni nak ingkar, nak sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sebab kita ni nak sombong, nak ingkar dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak ada sebab kita nak rasa kita ni megah dengan hidup dunia ni, tak ada. Sebab kalau kita bandingkan kita bumi tu sendiri dibandingkan planet lain, jauh lebih besar lagi. Maka betapa Allah Ta'ala lagi hebat daripada kita semua. Kita ada 5 minit lagi tuan-tuan sekalian. Tak masuk lagi tu baru mukaddimah tu. Tak apalah, kalau tak sempat kita main lagi. Dia yang lebih tepat dalam ilmu falak ni cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu betul-betul ada elemen falak syar'i. Okay? Tuan-tuan tahu kan cerita Ashabul Kahfi? Dalam surah Al-Kahfi itu kan. Cerita 7 orang pemuda yang lari daripada raja yang zalim untuk selamatkan imam mereka, lagi-lagi berehat dalam gua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa ziddahum huda. Lari daripada raja zalim, tidur masuk dalam gua. Berapa lama mereka tidur? Sehari? 2 hari? Tidak. Allah Ta'ala cerita mereka tidur selama 300 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka tidur dalam gua 300 tahun. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, tidur 300 tahun. Okay? Allah Ta'ala kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut 300 tahun. Wazdadu 9. Dan mereka tambahkan 9. Mana 309. Apa bentuk percakapan macam tu? 300 tahun 9. Rupa-rupanya bila kita kaji isu astronomi, 300 tahun kalau kita kira dari segi takwim Masihi. Okay, takwim Masihi. Takwim Masihi kita ni 365 hari setahun. Ataupun lebih tepat 365 hari suku. Tahun ni tahun lompat, cukup 366 hari. Hijrah kurang 10 hari. 355 hari. Menyebabkan apabila 10 tahun, umur kita 10 tahun Masihi, hijrah dah tambah setahun, 11 tahun. Jadi kalau siapa-siapa berumur 60 tahun, 30 tahun, 30 tahun kena tambah setahun. Jadi kalau siapa-siapa berumur, itulah 30 maaf. Siapa-siapa berumur 60 tahun Masihi, kalau ikut IC, ikut surat beranak, kalau ikut hijrah 62 tahun dah. Dah tua 2 tahun dah. Jadi wazdadu 9 itu menggambarkan 309 kalau kira dari sudut bilangan tahun bulan, tahun hijrah. Kalau ikut Masihi berdasar pada matahari 300 tahun. Itu elemen falak yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Dan Allah Ta'ala disebut lagi surah dalam yang lebih elemen falak yang menariknya, yang menjadi kepada macam mana adanya GPS. Sampaikan adanya macam mana US, kalau kita sebut NASA termasuk Amerika punya sistem tentera, boleh cari allocate tempat-tempat locate dia punya musuh tu, diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Wa idza gharabat, apa dia? Allah Ta'ala sebut wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawar an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Macam mana berbalik duduk sebelah kanan matahari, bila tenggelam sebelah kiri. Itu semua memberi satu GPS macam mana elemen falak disebutkan dengan secara tuntas di dalam surah Al-Kahfi. Tapi malangnya pada malam ni saya tak dapat sebutkan. Kita dah nak sampai dengan waktu Isya. Saya setakat itulah untuk pada malam ni. InsyaAllah rezeki kita sambung lagi. Apapun ilmu falak syar'i ini satu ilmu yang perlu kita fahami, yang kita perlu pelajari. Jangan semata-mata tunggu falak bila nak puasa, ataupun falak bila nak raya, lepas tu berbalah. Ini kata hari ni, ini kata hari ni. Sedangkan falak syar'i lebih jauh pada tu, yang mana kalau kita betul-betul mengkaji, kita boleh menambah iman secara individu dan boleh menambah kemajuan dari sudut tamadun dan juga masyarakat. Terima kasih kepada pihak Masjid Putra. Terima kasih kepada Bapak Abang Mufti yang memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit kuliah pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Rakyat Ustaz
di atas penyampaian tazkirah sebentar tadi. InsyaAllah tuan-tuan selepas ini, selepas solat Isyak, dijemput semua para jemaah untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Sekian ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا